Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Haji Ahmad selaku pengerusi Korea, pengerusi surau, ya, Tuan Haji Mujir Kampung Paya Lama, yang saya hormati bersama kuasa surau yang sempat hadir bersama, Tuan Imam yang memimpin solat maghrib kita sebentar lagi, Cikgu Maris, dan seterusnya, pegawai surau yang sempat hadir bersama, pimpinan-pimpinan masyarakat, kenalan-kenalan, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, wak-wak, wak-wak, mbah-mbah, segala-gala yang kegala-gala kusakat saya yang sempat hadir pada hari ini. Ya, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada petang ni, pada malam ni, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mencari rahmat, mencari keredaannya dengan kita menganjurkan ilmu. Dapat saya juga datang berkongsi ilmu. Nak mengajar ilmu ni saya bukanlah ahlinya, bagi kata orang tu, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita lakukan ialah berkongsi ilmu, ya, dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan alhamdulillah, setelah lama kita berkurung disebabkan oleh kerana, ya, perintah berkurung yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan bagi membendung wabak, ya, COVID-19 ni, akhirnya dapat juga kita ni diberikan kelonggaran. Dan juga kita akan melihat sejauh manalah pematuhan rakyat terhadap cara hidup yang telah pun diterapkan kebelakangan ini. Adakah tanpa pengawasan yang begitu ketat kita masih mampu melaksanakan perintah tersebut? Sebab saya secara peribadi pun banyak dah mengajar dah. Dan kadang-kadang saya rasa Kampung Paya ni lah yang paling, pada saya lah, Kampung Paya ni yang paling patuh lah pada saya lah. Paling patuh tu maknanya dengan dia punya, ya, SOP pada saya memang apa. Tempat lain saya pun dah takut. Depa kalau lepas sembahyang tu dah beratur salam-salam macam biasa dah. Dah macam biasa, masuk keluar masuk. Yang paling best pun saya baru ni ada satu tempat, saya tak mau sebutlah nama siapa kan. Pada satu tempat tu semayang pun dah rapat balik. Dia dah tak ada dah jarak dah, rapat dah macam biasa. Jadi wallahu alam lah, pada saya tu kita tak boleh kata benda tu semestinya kalau kita nampak orang tu buat, tak semestinya boleh kita praktikkan. Kita kena tengok kan, sebab kadang-kadang kita kena nilai juga situasi sekarang. Ya, dalam keadaan kita sedang berperang dengan wabak ni, kita kena akulah bahawa ini saranan kerajaan. Saranan kerajaannya juga satu perintah daripada Allah SWT juga. Kita yang pilih kerajaan, terdiri daripada orang kita juga, ya, ulil amri. Bila kita diperintahkan oleh ulil amri, maka kita kena buat. Kita kena ikut. Kalau tak, jangan ada pemimpin, jangan kita pilih kan. Jadi maknanya kewajipan kita juga untuk kita melaksanakan apa yang telah pun diwartakan oleh pihak kerajaan tempatan lah. Okey, jadi insya-Allah pada malam ni kita menyambung kuliah kita, iaitu dah hujung-hujung juga ni, iaitu kuliah kita ni berkenaan dengan nikmat redha. Kalau ada buku 379 hadis kursi berkenaan dengan nikmat redha. Yang tak ada buku pun, yang insya-Allah saya akan jelaskan juga berkenaan dengan perkara tersebut. Iaitu dalam sebuah hadis kursi dinyatakan bahawa yang mula pertama dituliskan oleh Allah Subhanahu taala dalam Lauhil Mahfuz. Dalam Lauhil Mahfuz, dalam sebuah hadis, hadis riwayat Ad-Dailami yang bersumber daripada Ibnu Abbas. Katanya bahawa Allah SWT pada awal-awal penciptaan, ya, penciptaannya, maka Allah Taala telah menulis, ya, pada sisinya itu di Lauhul Mahfuz. Selalu kita dengar Lauhul Mahfuz kan, selalu kita dengar orang sebut Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Satu lauhun, satu lagi Al-Mahfuz. Lauhun tu kalau kita pergi di Arab sana, dia ada satu
papan, macam papan untuk kita menulis. Papan tulis tu kita panggil lauh. Biasa papan tulis tu kita sebut lauh. Lauh ni tuan-tuan, kalau kita pakai, kalau kita tulis, kalau kita padam pun dia akan ada kesan. Dia akan ada kesan. Maknanya susah juga nak padam lah. Mana padam tu kena sungguh-sungguh. Nak padam tu kena sungguh-sungguh. Dia kalau kata papan putih ni kita tulis, tapi bila kita padam tu agak mudah juga. Boleh hilang kesan. Tapi lauh ni biasanya papan yang digunakan untuk menulis juga. Benda yang kita pakai untuk tulis pun mesti ada kualiti, dan bila kita nak padam pun mesti ada kesungguhan. Dia macam tu. Maknanya ambil mujahadah lah. Kalau anak murid dibagi papan loh ni, maknanya kita tahu anak murid tu rajin ke tak rajin. Boleh membentuk sikap lah anak murid ni. Jadi orang panggil lauh. Lauh ni tempat kita mencatat sesuatu, cuma sifat dia agak sedikit berbezalah daripada tempat-tempat yang kita tengok biasanya kita menulis. Macam itulah. Saya tak nak detailkan. Saya cuma cakap bahawa itulah yang disebut sebagai lauhun. Yang kedua ialah perkataannya ialah al-mahfuz. Ini biasa juga orang sebut di lauh mahfuz. Di lauh mahfuz orang sebut. Mahfuz ni apa? Mula pada perkataan Arab, iaitu hafazah. Hafazah, hafizun. Apa hafizun? Jaga, terjaga kan. Mahfuz ni yang terjaga, yang terkawal. Maknanya boleh kita fahamkan bahawa lauhul mahfuz itu ialah menunjukkan bahawa catatan yang terkawal, tempat mencatat yang terlindung, terpelihara. Yang memelihara itu barangkali memanglah dah tentulah para malaikat. Dah tentulah yang menjaganya itu ketat kawalannya, tidak mungkin diceroboh oleh iblis dan syaitan dan sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Kalau tuan-tuan baca sampai ayat 10 11 tu, jumpalah di mana kalau kata syaitan cuba menceroboh satu tempat itu, maka Allah Ta'ala akan bertindak melemparkan apa yang boleh menyakitkan syaitan itulah, iblis tu. Maka itu kita panggil sebagai mahfuz, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lauh mahfuz ni secara simpelnya, sekala bahasa mudahnya lah, kalau kita nak huraikan dari sudut perbahasan ulama, panjang lah kita dalam malam ni duk cerita lauh mahfuz ya. Kita ambil benda mudah saja, iaitu kita ringkaskan, iaitu boleh kita katakan lauh mahfuz ni adalah tempat Allah menjaga. Di tempat sesuatu itu berkenaan dengan catatan tentang qada, qadar, tentang Quran dan sebagainya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara mudahnya. Apa kata hadis tu? Bismillahirrahmanirrahim. Tu dalam hadis kursi tu katanya Bismillahirrahmanirrahim. Inna man istaslama liqada'i wa ridha bi hukmi wa sabara ala bala'i ba'athtuhu yawmal qiyamati ma'as siddiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan faham maksud dia? Dah tahu, tak payah saya apa. Inna man istaslama liqada'i, sesungguhnya orang yang tunduk patuh berserah diri kepada qada'ku. Man istaslama liqada'i. Apa qada' ni tuan-tuan? Qada' ni, perkataan qada' tu kena faham. Qada' tu apa? Sekejap lagi kita tengok perbahasan qada' ni. Wa ridha bi hukmi, dan dia redha dengan hukum-hukumku. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa sabara ala bala'i, dan dia sabar atas ujian-ujian yang telah aku beri kepadanya, ba'athtuhu yaumal qiyamati ma'as siddiqin. Nescaya aku akan membangkitkannya kelak besok di hari akhirat, di hari kiamat, bersama dengan golongan as-siddiqin, golongan yang mendapat martabat as-siddiqin. Siapa as-siddiqin ni? Dalam Quran ada sebut as-siddiqin, ulaika humus ulaika humus sadiqin. Apa dia? Iaitu yang disebutkan sebagai
mereka itu ialah orang-orang yang siddiq. Siddiq ni bukan semua orang dapat. Siddiq ni ialah orang yang yang jujur, yang lurus, perhambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus sadaqu, mereka itu ialah orang-orang yang siddiq, iaitu orang-orang yang taat mengerjakan ibadah kepada Allah SWT, beriman dengan segala-galanya. Tak perlu dia banyak tanya, dia dengar je ini datang daripada Allah, datang daripada Rasul, dia terus beriman, tak ada tanya-tanya lagi dah. Terus beriman, tak ada pertikai lagi. Sebagaimana iman yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dia kata, cerita je siapa yang sampaikan perkara ni ketika Isra wal Mi'raj. Dia kata yang bagi tahu cerita ni ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa Sayyidina Abu Bakar kata, kalau Muhammad lah yang cakap, kalau Rasulullah lah yang cakap, jauh dia pergi daripada ni pun aku percaya. Maknanya dia tak banyak soal lah, sebab dia percaya bulat-bulat kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu dia. Jadi insyaAllah kita perincikan sedikit secara ringkas berkenaan dengan 3 perkara ini. Okey, ni yang pertama sekali ialah qada Allah SWT dalam hidup ini. Barang siapa yang menyerah diri kepada qada Allah SWT. Apa itu qada dan qadar Allah SWT? Selalu orang sebut qadar, takdir. Apa dia? Qadar ini ialah perancangan, takdir ini ialah ketetapan ataupun perancangan Allah SWT ke atas kita. Ibaratnya kalau tuan-tuan nak bina surau ni tu dulu, ada plan tak? Itu perancangannya. Dengan tanah seluas ini, dengan bajet sebanyak ini, maka tuan-tuan merancang untuk buat bangunan seperti ini. Contoh gitu kan. Kalau dibina pun tidaklah jauh berbeza. Kalau dibina pun, kalau adalah perbezaan pun tidak jauh perbezaan, sebab master plan ada. Kan, maknanya kita ubah suai sedikit berdasarkan kepada beberapa perkara yang diambil kira faktornya. Contohnya barangkali sedang bina, nampak gayanya tak dapat, kita nak bina tandas ni kat sini, kita kena ni, ada sedikit ada ubah suai, sedikit. Kalau kita kata perancangan macam ni, tingkap banyak ni maknanya kadang-kadang ubah suai sedikit itu minor, dia punya perubahan sedikit tu, benda yang kecil tu kita kata sebagai masih lagi dalam perancangan, tinggal lagi ada sedikit ubah suai disebabkan oleh kerana faktor-faktor semasa. Itu lain ceritalah, tapi master plan ada. Macam itulah dalam hidup kita ni, perancangan dan ketetapan itu sudah ada. Kita meninggal bila, kahwin bila, rezekinya banyak mana, kita ni pergi bahagia ke, kita ni duka ke, berapa lama, macam mana dukanya, macam mana bahagianya, ke syurga ke neraka ke, segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Perancangan tu sudah ada untuk kita. Master plan tu sudah ada. Allah SWT tak ada pernah buat sesuatu tu tak ada perancangan. Baru ni saya ada juga berbual dengan orang, dia pegang satu NGO. Dia dah hampir 3 tahun dia pegang. Maka orang duk mengata dia sedih lah. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ni bukan nak mengadu apa, saya ni kadang-kadang sedih Ustaz. Saya dah buat kebajikan, bantu orang banjir, bantu sana, bantu sini, tapi orang duk mengata saya lagi macam mana Ustaz. Saya kata dengan dia, mudah je. Nombor 1, kita tengok balik, sepanjang kita pegang ni, ada tak kita punya perancangan kita tu, ada tidak? Ada Ustaz. Apa perancangannya? Saya buat kebajikan. Kebajikan tu memanglah itu aktiviti. Perancangannya ialah hala tuju. Mana nak kita labuhkan bahtera ni? Kita bawa NGO ni, mana kita nak labuhkan? Kita pikul ahli-ahli kita ni, mana kita nak letak dia? Maksud Ustaz macam mana? Maksud kita, kalau kita naik kapal, kita nak singgah di mana? Kalau kita bawa kereta, kita nak pergi mana? Macam mana kita boleh pecut kereta kita, isi minyak, kita start kereta, jalan, gerak daripada rumah, kita tak tahu mana kita nak pergi? Mustahil tuan-tuan kan? Macam mana kita nak pergi? Kadang-kadang kalau kita bawa orang rumah pun, jom bang kita jalan-jalan kerja semua, okey, kita pun bawa dia. Kata, mana tahu bang, kita makan-makan lah mana-mana. Okey, kita pun bawa dia. Bawa dia tuan-tuan kan, sampai-sampai jalan tu kita tanya dia, awak nak makan kat mana? Awak nak makan apa malam ni? Entahlah bang, ikut selera lah, tak tahulah macam mana. Kita bukan tahu selera dia apa. Selera kita barangkali, selera kita ni orang umur-umur macam ni, mungkin waktu canai banjir ya, mungkin kita punya bagi kita lah, tapi selera dia tak sama dengan selera kita, betul tak? Tanya lagi tu, dah lebih kurang 10 km, tanya lagi, makan mana ni, apa semua? Entah, mana-mana lah bang, mana-mana lah. Kita pun pergi mana-mana lah.
Kita pun fikir, okey, kita jalan-jalan, berhenti kejap kedai tu. Sini boleh? Tak nak lah bang. Tak nak lah. Apa-apa ni macam orang tak ada je. Lah, tadi cakap mana-mana. Berhenti dah, nak ke mana pula? Bawa lagi, pusing lagi. Kat 10 kali berhenti, mana-manalah dia cakap, mana-manalah. Lama-lama ni ya, cik abang pun kadang-kadang tercabar juga. Awak ni daripada tu mana. Cubalah cakap, Allah awak ni tu pun nak marah. Apa semua cakap ni, mana tak marah. Maksud saya, kadang-kadang itulah yang berlaku bila kita pacu sesuatu, kita bawa sesuatu tak ada hala tuju. Bukan kata tak elok, saya tak ada kata hubungan tu renggang dan tak ada. Saya kata begitulah keadaannya, kita akan rasa macam ya tak selesa, kita akan rasa macam bosan, kita akan rasa hidup ni tak ada pengisian, perjalanan tu tak ada roh. Bila kita mana tak ada hala tuju dalam kehidupan ni. Macam tu jugalah kita pacu sesuatu benda, NGO ke, persatuan ke, badan-badan amal ke, apa kita pegang sekalipun tak ada hala tujunya, tak bawa, kita tak tahu ke mana. Kalau kita pegang mana-mana tu, kita fikir kita nak bawa ke akhirat. Kalau kita kata saya dapat anak, saya nak bawa kepada Islam anak saya ni, tuan-tuan akan nampak hala tujunya. Tuan-tuan akan ajar dia mengaji, ajar dia Quran, ajar dia tentang kafar, ajar dia tentang fardu ain, ajar tentang akidah. Sebab tuan-tuan dah berniat untuk itu. Kalau tuan-tuan sekadar melahirkan, menjaga saja, sekadar makan pakai, samalah tuan-tuan. Bezanya lembu kat kandang tu, dia duduk dalam kandang makan rumput setiap pagi, anak kita makan nasi. Itu beza tuan-tuan. Maknanya bezanya cara kita membesarkan sama macam kita ternak haiwan ternakan, sama, tak ada beza. Dan kita adalah pakar dalam bab menternak ni. Kita berjaya menternak dia tu sampai dia jadi ya berdaging cukuplah, tapi tak boleh market, tak boleh jual. Sebab orang tak makan manusia tuan-tuan, orang makan kebau dengan lembu cukup masuk, orang memang apa kan. Jadi maknanya begitulah keadaan dia. Jadi ni nak beritahu ialah qadar, itu perancangan. Jadi Allah Ta'ala mencipta kita ni dengan perancangannya. Tak ada cipta-cipta ala-ala cipta je, Allah nak main-main gitu je. Cipta-cipta kita tak ada. Maknanya dengan perancangan Allah SWT. Kita hidup ni dengan package perancangan Allah SWT. Tu kita nak beritahu supaya kita ni jelas matlamat kita. Kemudian yang keduanya ialah qada. Qada ni apa tuan-tuan? Ialah pemutusan, perlaksanaan. Putusnya Allah Ta'ala kata okey, jalan. Ya Tuhanku, patutnya hari ni dia mati ni. Habis kan? Tamat kan? Habis, selesailah. Qada ni ialah bangunan yang tuan-tuan dah cipta ni. Inilah qadanya. Inilah qadanya. Bangunan surau ini, inilah qadanya. Maknanya yang jadi inilah dia. Tadi plan adalah qadarnya. Ini adalah qadanya. Benda yang sudah pun dimeterai, benda yang dipersetujui dan dilaksanakan. Maka inilah benda ni. Macam tu dalam hidup ni tuan-tuan. Ya, benda yang dirancang untuk kita ni setiap hari ada, setiap saat ada. Siang tadi saya gunting rambut anak saya dekat kedai Arul tu. Dekat depan tu, dekat dengan speed mart tu. Kat depan ada kawan saya lah, si Sarah tu, yang penguasa tu kan, dia buka kedai capati apa semua kat situ kan. Itu hari ada satu uncle tau, uncle Cina, dia sudah duduk, dia memang setiap hari saya sudah kerja sini, sudah buka kedai 6 tahun tau. Itu uncle hari-hari dia duduk situ punya, dia mesti merokok berjam-jam, dia duduk situ, dia mesti duduk dekat sebelah tembok tu, dia mesti duduk sana. PKP pun dia datang sana duduk. Dia kata apa semua. Satu hari tiba-tiba dia cakap sama saya mau pindah meja, mau duduk sana depan. Kenapa uncle? Dia kata sana tak ada angin, sini ada angin lalu koridor tu, angin lalu, sana tak ada angin, sana tembok saja tak ada angin. Tak apalah, itu uncle punya pasal lah, sebab saya punya regular customer, tak boleh kata apalah. Dia pun pergi sana, dia baru duduk 5 minit dia pun isap rokok. Tak lama pejabat kesihatan lalu, itu orang sudah turun, saya kata saman sama dia 300 kena, dia jumpa sama saya penguasa, tolong rayu sama dia, dapat 150 apa semua kan, 150. Dia pun cakap ayah apa macam lah, kata apa semua, ini hari sudah kena saman, sudah 6 tahun saya makan saya punya kedai semua. Ya uncle tengok hari-hari uncle masih duduk sana, ini hari uncle duduk sini.
Tiba-tiba duduk sini mesti kena pula ini hari. Apa maksudnya? Itulah qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Allah nak kata dah kita kena saman, tuan-tuan. Ada je cara macam mana kita nak buat akhir kena. Kita nak mati di mana tempat kita mati segala-galanya. Ada orang baca takdir, dia kata saya mati, dia duduk orang kampung, duduk dalam pokok getah dan apa semua, tuan-tuan, duit pun tak ada. Dia pun kata, okey, bomoh kata awak ni besok mati. Ya, umur awak 63 tahun. Ha? Betul, 63 tahun, muda sangat kata. Dan awak mati di Las Vegas, Amerika kata. Dia kata, mana mungkin, dia kata. Saya kapal terbang pun tak kenal, apa pun duit pun nak pergi umrah pun tak ada wang, tak ada apa semua. Macam mana? Jadi tuan-tuan jangan terkejut. Pasal apa? Itu serba mungkin. Serba mungkin. Kita pergi sana mungkin tiket free, mungkin menang hadiah, mungkin anak kita bawa, mungkin ada rombongan, kan? Rombongan PRU 15 ni ada rombongan, kita tak tahu, kan? Nak PRU 15 ni dapat dia undi tak lari, mana tahu, tuan-tuan, kan? Jadi maknanya contohlah, maknanya itu saya kata tadi, itu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nak kata apa. Okey, qada dan qadar. Apa cerita, tuan-tuan? Ini yang tuan-tuan baca di dalam solat. Sebab itu bila kita terima qada qadar ini, kita kena redha. Sebab apa, tuan-tuan? Setiap pagi tuan-tuan bangun daripada tidur, tuan-tuan baca doa kunut. Apa tuan-tuan baca? Itu dia, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Saya petik beberapa perkataan berkaitan dengan qada ni. Nombor satu yang tuan-tuan baca ialah wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa qina, apa wa qina? Wa qina tu maksudnya, ya, wa qina azaban nar. Wa qina ni apa dia? Wa qina tu maksudnya jauhkan. Jauhkan kami, jauhkan aku birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, syarra ma qadait, barang-barang apa yang tak elok, barang-barang apa yang tidak elok yang telah kamu tetapkan untukku, ma qadaita. Yang telah kamu tetapkan untukku, maknanya dah pasti diperkenan Allah jadi, ya. Kita minta apa tu dalam doa kunut. Sebab itu solat ni menolak bala. Ma qadait. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Apa dia? Fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau ya Allah, taqdi wa la yuqda, kamu yang mengqadakan sesuatu, menetapkan segala sesuatu, wa la yuqda, dan tidak ditetapkan untukmu. Tak ada orang boleh menimpakan celaka kepada Allah. Tak ada orang boleh mencelakakan Allah, menimpakan bencana kepada Allah. Aku nak hina Islam cara-cara mudah macam ni. Itu yang masjid di Turki buka balik. Tahu kan? Awak cuba nak buat, lambat laun dia naik juga. Sebab Allah Ta'ala punya perancangan. Awak tak boleh padam cahaya Allah ni. Cahaya Allah ni, tahu. Orang kata jangan zalim. Orang kata jangan zalim. Benda zalim ni cepat kena balik. Walaupun yang awak zalim tu orang zalim. Jangan zalim orang walaupun orang tu zalim. Kita tahu orang tu curi. Dia curi, tuan-tuan, kadang-kadang curi apa? Baru-baru ada satu tempat lah di belah-belah Senayan sana, ada orang curi. PKP kan, tuan-tuan. Bagi beras, ya, hari kot makan beras, lauk tak ada. Beras je, tuan-tuan, kan. Maka dia pun pergilah pecah satu tabung anak yatim. Satu kedai tu ada tabung anak yatim. Pecah tabung anak yatim, tuan-tuan. Dalam tabung tu kebetulan memang betul lah rezeki dia lah. Memang rezeki dia lah, tuan-tuan, kan. Tabung tu memang bila PKP orang pun lupa nak keluarkan duit kat tabung tu. Tabung tu adalah lebih kurang hampir RM1,000. Yang masalahnya dia curi-curi, tuan-tuan. Dia cuma curi RM70. Maknanya kalau dia pencuri sebenar, macam dalam cerita penyanyi sebenar tu, Ahad malam ni kan. Lagi lepas ni balik lah ni, kan. Ya, teka penyanyi sebenar, macam tu lah, penyamar atau penyanyi sebenar. Tuan-tuan betul puas orang nak menilai, kan. Jadi dia ambil RM70. Maknanya kalau pencuri sebenar, dah tentulah habis licin duit tu. Dia ambil RM70, barangkali itulah kos yang dia nak bayar sesuatu, dia nak beli sesuatu.
Awak dah tangkap dia, awak pergi lanyak dia cukup-cukup. Fikirlah di mana hati awak semua. Contoh gitu. Saya pun nasihatkan juga. Saya kata, macam mana hati awak semua? Dia kata, jangan zalim orang. Walaupun kita tahu dia tu ni, tapi kita timbang rasa. Tak ada ustaz, kalau dia minta baik-baik, saya tak marah. Ya ke? Saya kata, mustahil. Semua orang ayat standard, betul tak? Semua orang, kalau orang nak tunjukkan dia bagus, semua kata, alah, apa salah jumpa saya? Cakap baik-baik, saya insyaAllah bagi. Pembongak. Betul kan? Pembohong, kita membongak je sebenarnya tu. Nak nyedapkan hati, benda dah jadi, ya cakapnya, ya macam itulah caranya. Kan? Tapi sebenarnya tak ada. Berapa banyak dah orang minta dengan kita tak dapat? Berapa banyak orang yang dapat pula tuan-tuan kena tahan telinga. Kita pula macam mana? Dia kata, apa itu? Habis macam mana ustaz? Saya kata dengan dia, apa pun caranya awak tak boleh zalimi dia. Kalau awak zalim dia, walaupun dia tu orang zalim, awak akan ditimpakan balasan oleh Allah SWT. Sebab Nabi dah pesan dah, 3 golongan ini doanya la yurad, tidak akan tertolak. La radda, tak akan tertolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa, ataupun orang yang musafir, dan yang ketiganya orang zalim. Jangan main-main tuan-tuan. Ya, banyak negara-negara luar tuan-tuan tengok, zalim orang, zalim dia punya masyarakat tuan-tuan, tak payah kita jatuhkan, dia jatuh sendiri. Macam buah dah busuk tuan-tuan kan, kita tak payah jolok. Kalau jolok jatuh atas muka kita, biar je tuan-tuan, dia akan jatuh sendiri. Sebab apa? Doa orang zalim ni cepat jadi tuan-tuan, tak payah tunggu lama dah. Tak sampai tuan, dia akan tumbang sendiri. Itu sebab tu kata bahaya doa orang yang zalim. Sebab itulah, ya, dalam doa ni, qada ni, kita kena faham apa? Wala yuqda alaik. Tidak kita tetapkan untuk Allah SWT. Kemudian yang ketiganya ada tuan-tuan dengar dalam doa kunut, walakal hamdu ala ma qadait. Walakal hamdu ala ma qadait. Kepadamu segala pujian ya Allah atas segala apa yang telah Engkau tetapkan. Maknanya kita diajar menjadi orang yang redha. Ya Allah Tuhanku, apa kau rancang untuk aku semalam, tadi, apa semua aku redha. Segala pujian padamu, puji lagi kepada Allah SWT. Maknanya kali ni tuan-tuan, rezeki murah. Sebab itu solat subuh ni ada kuasa yang paling ajaib. Kuasa yang paling ajaib tuan-tuan, iaitu orang kata sedekah subuh, amal wirid selepas subuh, doa-doa lepas subuh ni cepat mustajabnya. Orang amalkan sedekah masa subuh tuan, subuh lagi dalam rumah kita tu, masukkan duit RM5 tabung. Masukkan, kalau susah nak pergi masjid jauh bona, letakkan tabung dalam rumah kita. Kan, duit shilling tu masukkan, simpan duit shilling ni, malam ni jangan tunggu. Besok bangun aja pukul 5 pagi, ambil aku sedekah untuk keluarga ku, kan? Mana-mana guna benda tu sedekah, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah cuba amalkan, insya-Allah. Ya, insya-Allah boleh. Ya, memang akan mustajab. Banyak doa-doa kita tuan-tuan, sebab fadilat solat subuh ni walau 2 rakaat, tapi dia punya penangan dia tuan-tuan cukup hebat. Sebab tu solat subuh ni jangan sampai tinggal. Mesti kalau boleh bangun lebih awal, siapkan diri kita, minta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebab tu kita bawa ni, ya. Kemudian Allah SWT sekali sebut lagi dalam qada qadar ni juga tuan-tuan, setiap orang telah pun ada qadarnya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia ni, setiap insan, alzamnahu, kami kalungkan. Ta'irahu ni apa? Dia punya buruk baiklah kelaku dia tu, fi unuqihi, di lehernya. Ibaratnya dalam kata mudahnya tuan-tuan, buku catatan amal kita tu sentiasa ada di leher kita ni. Apa maksudnya? Maksudnya kita buat baik buruknya sudah tercatat, ada, segala-galanya ada. Bila masa melihatnya besok, maka besok di akhirat awak boleh angkat buku tu tengok sendiri. Dikatakan bahawa dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Iqra kitabuka binafsikal yauma. Kamu bacalah sendiri kitab kamu tu dengan diri kamu baca sendiri, tengok sendiri. Alaika hasiba, kamu sendiri akan menilai diri kamu ni ke syurga ataupun
neraka. Kamu baca sendiri, buka sendiri kitab kamu, baca sendiri, daripada apa kamu baca tu kamu dah tahu dah kamu ni akan pergi syurga ataupun pergi neraka. Baca sendiri. Tak ada suruh orang lain baca, baca sendiri. Maka Allah Ta'ala kata apa? Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang dapat petunjuk, maka petunjuk itu adalah untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, maka sesat itu juga akan balik pada diri dia. Wala taziru. Ini pun ayat yang bagus untuk tuan-tuan ingat. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidak ada seseorang itu yang melakukan dosa dia pikul dosa orang lain. Tak ada. Tuan-tuan tak semayang, tuan-tuan pikul sendiri. Tak ada bini pikul, tak ada anak pikul. Yang kita pikul adalah tanggungjawab kita. Yang orang kata tadi, anak tak semayang, bapak pikul. Selalu orang kata gitu. Saya tak pakai tudung, suami saya pegang pikul ni. Suami saya pikul. Bagus aku tak semayang, kenapa saya tak mau semayang? Biar dia kena besok akhirat, kata. Wah, dia dah rancang awal lah supaya lelaki dia kena. Kan? Sebenarnya tidak begitu. Doa tidak dosa tidak dipindahkan begitu. Yang suami ni tadi akan disoal oleh Allah ialah dalam lingkungan tanggungjawab dia yang tidak dia lunaskan sebagai seorang suami dan ketua keluarga. Contohnya, sepanjang awak kahwin, pernah tak awak bagi ilmu agama kepada isteri awak? Dengan kekayaan yang awak ada, awak boleh bagi hantaran 500,000, boleh beli kereta mewah, boleh beli banglo. Tapi kenapa awak tak boleh beli senaskah Al-Quran untuk dia? Awak tanya. Tu nak tanya. Awak boleh upah 40 kaki tangan awak, 400 orang kaki tangan awak, gaji semua 3,000 ke atas. Tapi kenapa tak boleh upah walau seorang guru agama untuk keluarga awak? Tu awak akan ditanya. Allah akan tanya tu. Itu nama lingkungannya. Allah Ta'ala akan tanya itu. Anak-anak awak macam mana? Awak boleh ajar dia kelas golf, boleh masuk kelas golf, tuan-tuan, sebab sekarang ni orang kata trend main golf ni, cepat dapat kawan yang bagus-bagus, cepat dapat duit, cepat dapat projek. Jadi kita pun masukkan anak kita kelas golf, boleh kita bayar tuan-tuan, tapi nak hantar anak pergi kafar tak ada masa. Allah akan tanya itu. Apa awak nak jawab? Itu lingkungan dia. Jadi sepanjang dia jahil sebab tidak diberi didikan agama itu, maka selagi itulah dosanya berjalan. Itu tadi. Sampailah saat kita letak full stop, iaitu kita mula bersuara. Wahai anak, kamu dah ada duit, pergilah. Dia dah mula tu. Dah ada tu. Awak ni dah umur macam ni, cubalah pakai tudung. Dia dah stop. Kat situ. Jadi dah tak ada lagi dah. Walaupun suami dah ingatkan awak masih lagi nak buat, tu dah tak ada lagi. Sebenarnya dalam lingkungan kita ni, ya dah mula bersuara, menegur, tu maknanya dah mulalah tu. Sebab itu saya kata tadi, di situlah kita kena ingat bahawa dalam lingkungan itulah dosa kita tadi dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak adil kalau kita katakan seseorang itu memikul dosa orang lain macam tu cara. Tak, dia pikul tu tadi ialah dosa dia. Sebab dia tak ni Razanan, alhamdulillah. Tu memang tak habis ni. So lain kali lah. PKP tuan-tuan ya. Tak boleh lama-lama. Okey, jadi cukup setakat ni. Ampun dan maaf daripada saya. Kita sambung lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Ampun dan maaf daripada saya terkasar bahasa. Ya, semoga apa yang kita dapat pada malam ni akan dapat kita amalkan, ya, sedikit demi sedikit, ya, ke jalan kita untuk menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.